Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, minggu ini kita masuk tajuk baru berkenaan kecerunan garis lurus. Okay, sekarang kita dah masuk bab 10. Okay, apakah yang dikatakan dengan kecerunan? Okay, bayangkan kalau kita naik basikal daripada bawah nak mendaki sampai ke puncak. Okay, daripada tanah ni, kawasan rata hingga ke puncak, dia adalah kecerunan yang positif. Maksudnya dia memerlukan daya yang banyak untuk kita sampai ke puncak. Okey, apabila sampai di puncak, untuk kita turun ke kawasan rata balik, kita akan turunlah kan. Okey, di sini arah kepada untuk kita turun ke kawasan landai ni dipanggil kecerunan negatif. Okey, bila kita naik macam ni, dia kecerunan positif. Bila kita turun, dia adalah kecerunan negatif. Okay, kita tengok pula kalau kita naik tangga. Kalau kita bandingkan antara tangga dengan eskalator ni, dia punya bukaan ni, sudut ni 30, yang tangga ni lebih kecil berbanding eskalator. Eskalator ni 45 darjah, kalau yang tangga ni 30 darjah. Okey, bila kita tengok dia punya sudut ni ke arah landai lah kan. Kalau semakin tinggi, semakin macam kita kata kalau bahasa Kelantan totok ni, dia macam semakin cerun. Okay, semakin cerun antara 30 dengan 45 ni, nampak 45 lah lagi cerun. Okey, apabila kecerunan meningkat, sudut akan meningkat. Okay, kalau kat sini tengok dia macam landai sikit, jadi kecerunan adalah kurang. Okay, kalau nilai sudut dia tinggi, kecerunan tu akan lebih tinggi lah nilai dia. Nilai kecerunan akan tinggi, kedudukan dia akan lebih cerun. Okey, untuk formula kecerunan, dia ada 3 cara lah untuk kita cari kecerunan tu. Kecerunan biasa kita akan label sebagai M. Untuk jarak mencancang, kita tengok dia selari dengan paksi apa? Paksi X ke paksi Y? Okay, kalau jarak mencancang ni, secara menegak ni, dia adalah selari dengan paksi Y. Jadi dia adalah kalau kita nak cari jarak mencancang ni, kita kena tengok perubahan Y lah. Okay, untuk jarak mengufuk pula, mengufuk ni yang melintang ni, okay, kita nak cari jarak dia, kita kena cari perubahan X. Okey, kita tengok pula cara yang kedua. Okay, kalau dalam soalan tu dia bagi secara koordinat. Okay, bila dia bagi koordinat, kita kena label lah mana satu X1, Y1, mana satu X2, Y2, dan kita masukkan nilai itu dalam formula. Okay, ini formula yang pelajar kena ingat lah untuk kecerunan. Okay, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, cara untuk mendapatkan kecerunan yang ketiga, kita gunakan formula ini. Okay, apabila graf tu dibagi dalam bentuk pintasan. Okay, pintasan ni apa? Pintasan Y ni garis lurus yang bersilang di atas paksi Y. Okay, kalau pintasan X pula garis lurus yang bersilang ataupun yang bertindan di atas paksi X, digelar sebagai pintasan X. Formula dia macam lain sikit. Yang ni tak ada negatif. Kalau yang ni pintasan Y bahagi pintasan X tapi ada simbol negatif kat depan. Okay, pelajar kena note lah sikit, takutnya terbolas. Cuai lah maksudnya. Okay, kalau tengok, pelajar tengok pintasan Y dengan pintasan X ni. Okay, salah satu nombor dia adalah nombor kosong. Okay, kalau X dia kosong, maksudnya dia adalah pintasan Y. Kalau Y dia kosong, ni XY ni, XY. Dia punya koordinat lah. Okay, kalau Y dia kosong, maksudnya nilai X yang ada nilai. Nombor dekat X ni ada nilai. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh satu. Dia kata kat sini, daripada raja di bawah tentukan kecerunan garis lurus bagi P, Q dan BC. Perihalkan kecerunan garis PQ dan BC. Okay, kita tengok dulu soalan yang satu ni. Soalan A ni. Okay, A ni dia bagi, kita tengok, kita kira berapa petak. 1, 2, 3, 4. Okay, ni adalah jarak mencancang. Jarak mencancang, ni adalah jarak mengufuk. Kalau kita tengok yang tadi lah. Okay, jarak mencancang dia adalah 4 unit. Okay, jarak mengufuk dia 3 unit. Jadi, kecerunan bagi PQ adalah 4/3.
Okay, kita tengok pula untuk B ni. B ni kalau kita tengok jarak mengufuk dia 1, 2. Okay, M untuk B, C adalah 2. Okay, kita bahagikan dengan 1, 2, 3. Bahagikan dengan 3. Jadi kecerunan bagi B, C ialah 2/3. Okay, next. Kita tengok contoh 2. Tentukan kecerunan bagi setiap pasangan titik. Okey, bila soalan dia bagi dalam bentuk titik, okey, dia kata bagi pasangan titik kan, cari kecerunan. Kecerunan ni saya kata dia adalah M. Ialah M. Okey, kita nak guna formula yang mana? Nak guna formula yang ini ataupun yang ini? Okey, disebabkan dia punya koordinat ni tak ada yang salah satu kosong, jadi kita guna yang ni lah. Kita guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita jadikan yang A ni sebagai X1, yang belakang ni sebagai Y1. Yang B ni jadi X2, 9 ni jadi Y2. Okay, kita masukkan je lah dalam formula. Okey, untuk kecerunan AB, okey, Y2 apa nilai kita? Kita dapat 9 tolak Y1 kita adalah 3. 9 tolak 3 bahagikan dengan X2 5 tolak dengan X1. X1 kita 2. Okay, jadi 9 tolak 3 6, 5 tolak 2 3. Kita akan dapat kecerunan bagi AB adalah 2. 6 bagi 3 kita dapat 2 lah. Okay, selesai. Okay, apa kata kita tengok contoh 2 yang C dengan D pula. Kecerunan bagi CD. Okay, untuk jawab soalan sepatutnya pelajar kena tulis formula dululah. Sebab formula dah ada kat sini, jadi teacher terus ganti nilai je lah. Okay, yang C ni akan jadi X1 Y1 X2 Y2. Okay, Y2 berapa nilai dia? 16. Okay, Y1 dia adalah 4. Okay, jadi perkan dengan X2. X2 adalah 3. Yang ni X2 3 tolak X1 adalah 5. Okay, jadi 16 tolak 4 kita akan dapat 12. 3 tolak 5 kita akan jadi negatif 2. Yang kecil tolak besar kan. Okay, jadi kecerunan bagi CD ialah negatif 6. Okay, kalau kita buat dalam bentuk graf, kalau kita lakarkan graf dia akan jadi macam ni lah. Kalau untuk kecerunan yang positif ni, dia akan jadi macam ni. Okay, kalau untuk kecerunan negatif, ni X, ni Y, dia akan jadi macam ni lah. Okay, ini secara kasar lah. Dia tak semestinya betul yang teacher buatkan ni. Tapi untuk awak dapat gambaran lah. Kalau nilai kecerunan dia positif, graf dia akan naik macam ni. Macam kita naik bukit tadi. Okay, kalau dia negatif, maksudnya dia turun bukit. Ataupun dia punya arrow ni ke bawah macam ni lah. Okay, next kita tengok contoh 3. Dia kata tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Okay, kalau gambar dia bagi dalam bentuk macam ni. Ni adalah pintasan ya. Ni pintasan lah. Ni pintasan X, ni pintasan Y. Okay, kita kena guna formula yang satu lagi lah. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Maksudnya M ataupun kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, kita tulis dulu formula dia. Kecerunan ialah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, senang je lah. Kita ambil je nilai dia. Okay, pintasan Y ni berapa nilai dia? 8. Tapi kita tulislah negatif ni sebab dalam formula ada negatif. 8 per kat sini negatif 5. Bagi dengan negatif 5. Okay, negatif akan jadi positif. Jadi positif 8 per 5. Okay, logik tak dengan dia punya bentuk graf? Okay, logik lah sebab dia mendaki. Bila mendaki, nilai kecerunan dia adalah positif. Okay, kita tengok pula soalan B. Okay, kat sini masih lagi guna formula yang sama. Negatif pintasan Y. Okay, negatif pintasan Y kita ambil teruslah pintasan Y ni
4 je. 4 bahagi pintasan X adalah 3. Okay, jadi macam ni je lah dia punya formula. Dia punya jawapan lah. Jadi nilai kecerunan bagi garis lurus ni adalah negatif 4/3. Logik sebab dia menunjukkan arah turun. Kalau naik macam ni, nilai dia positif. Kalau turun ni, nilai dia negatif. Okay, next kita contoh 4. Tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat. Okay, bila dia bagi persamaan koordinat macam ni, okay, kalau pelajar perasan, dia ada kosong. Dia ada kosong. Maksudnya, bila Y kosong, dia adalah pintasan. Y kosong, pintasan X. Okay. Kalau X kosong, dia adalah pintasan Y. Okay, macam mana nak tahu? Okay, kita cuba lukiskan paksi. Ini adalah X, ni adalah Y. Okay, dia kata macam nak tahu ni adalah pintasan X, sebab nilai X dia ada nilai. Maksudnya 4. Kat sinilah 4. Contoh 4. Betul tak dekat sini Y kosong? Okay. Antara benda yang pelajar kena ingat adalah di paksi X ni Y adalah sama dengan kosong. Okay, di paksi Y ni X sama dengan kosong. Macam tu. Ni adalah nilai tersembunyi lah dalam satah kartes ni. Okay, kalau X ni, X yang ada nilai ni adalah pintasan dia. Maksudnya kalau X ada nilai, maksudnya ni adalah pintasan X lah. Kalau Y yang ada nilai, dia adalah pintasan Y. Okay, kita tengok pula pintasan Y ni, X dia kosong. X kosong kat mana? Betul-betul atas paksi Y. Okay, yang dekat Y ni dia ada nilai dia 8. Kat sini lah 8. Okay, kat sini 8. Okay, jadi kalau kita tengok koordinat yang sini dengan sini, nampak dia arah turun. Okay, tak apa, kita cuba masukkan dulu dalam formula. Kita gunakan M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Pintasan X. Okay, negatif ni jangan tinggal. Pintasan Y 8 lah. 8. Okay, pintasan X 4. Okay, kita akan dapat negatif 2. Okay, logik lah. Kecerunan bagi soalan ni dengan dia punya gambar rajah, kalau kita sambung titik ni sampai ke bawah ni, dia akan jadi bentuk menurun lah, cerun yang negatif. Jadi betul lah, nilai dia negatif. Okay, kita tengok pula untuk yang ni. Okay, macam tadi teacher kata, kalau nilai X yang ada nilai, kalau dekat X ni ada nilai, maksudnya dia adalah pintasan X lah. Okay, kalau Y yang ada nilai, maksudnya dia adalah pintasan Y. Kita masukkan dalam formula. Negatif 9 bahagi dengan negatif 3. Negatif 3. Okay, negatif bagi negatif positif lah. 9 bahagi 3, kita akan dapat 3. Okay. Ini nilai positif, maksudnya kecerunan dia meningkat, naiklah. Okay, kalau kita tengok sini, dia kata kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif dalam rajah di bawah. Berikan justifikasi. Okey, untuk graf yang ada cerun, okey, kalau yang ni kita tengoklah, dia adalah kecerunan negatif sebab dia menurun. Yang ni pun kecerunan negatif, yang ni pun kecerunan negatif. Okey, kalau yang dua ni kecerunan positif sebab dia mendaki. Bila turun, dia adalah kecerunan negatif. Okey, apa pula yang kita nak describe untuk garisan AB ni dengan garisan PQ? Okey, mana satu dia punya kecerunan sifar ataupun tidak tertakrif. Okey, untuk garisan AB, okey, disebabkan dia mendatar macam ni. Okey, bila garisan mendatar macam ni, dia disifatkan sebagai kecerunan sifar. Maksudnya dia tak ada kecerunan. Okey, kalau untuk PQ ni dia mencancang macam ni.
Maksudnya dia tidak tertakrif. Okey, dalam penyelesaian masalah ni biasanya soalan dia tak suruh cari kecerunan. Biasa dia bagi kecerunan dan dia suruh cari titik yang terlibat. Okey, ataupun koordinat bagi kecerunan yang diberikan. Okey, kat sini dia kata tentukan pintasan X. Okey, dalam suatu garis lurus yang melalui titik P. Dia bagi koordinat kat situ 0, negatif 4. Okey, bila antara X dengan Y ni, bila Y yang ada nilai, maksudnya dia adalah pintasan Y lah. Okey, dia pun bagi kecerunan kat sini, negatif 2. Okey, disebabkan pintasan X, kita nak cari pintasan X, jadi kita gunakan formula untuk formula yang ada pintasan X lah. Maksudnya M sama dengan negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Pintasan X. Okey, kecerunan dia dah bagi negatif 2. Kita masukkanlah dalam masukkan nilai dalam dia punya formula. Okey, lepas tu negatif. Okey, pintasan Y dia bagi tak nilai? Dia bagi negatif 4. Negatif 4. Okey, dia bagi pintasan X. Okey, sekarang ni kita nak cari pintasan X. Kita nak buat apa? Kita kena tukar tempat lah dengan pintasan X ni dengan negatif 2. Kita switch tempat dia. Jadi kat sini adalah pintasan X. Okey, negatif darab negatif akan jadi positif lah. Positif 4 bahagikan dengan 2, negatif 2. Kita akan dapat pintasan X ni sama dengan negatif 2. Okay, mudah sahaja. Okey, kita tengok pula soalan B. Dia kata tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y yang melalui titik Q. Q ni dia bagi 6, 0. Okey, antara salah satu nombor yang ada nilai ni, okey, X ni ada nilai, maksudnya dia adalah pintasan X. Dan kecerunan 1/3. Okey, guna formula yang sama, M sama dengan negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okey, M ni dia dah bagilah siap-siap 1/3. Jadi kita masukkan nilai. Okey, negatif pintasan Y. Kita tak tahu. Jadi kita salin balik. Okey, pintasan X dia bagi nilai berapa? 6. Okey, jadi kita buat macam tu. Okay, kita akan dapat negatif pintasan Y. Okey, yang ni disebabkan kita nak hapuskan 6 yang kat bawah ni, so kita kena darab 6 dekat kiri dan kanan. Darab 6. Okey, 6 darab 1/3. Okey, kiranya macam 6 bahagi 3 lah kan. Bila 6 bahagi 3 kita akan dapat 2. Okey, 2 ni sama dengan negatif pintasan Y. Kita nak pintasan Y sahaja. Pintasan Y sama dengan negatif 2. Okey, tapi sampai sini je ke? Soalan dia nak koordinat. Jadi, pelajar kena buat jawapan akhirnya adalah 0, negatif 2. Okey, macam tu saja. Okey, last soalan. Okey, dia kata kat sini hitung nilai V dalam rajah di sebelah. Okey, kat sini dia dah bagi dah siap. Kecerunan adalah 4. M sama dengan 4. Okey, kat sini masih lagi soalan pintasan. Masih lagi gunakan formula M sama dengan negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okey, M dia dah bagi 4 nilai dia. Okey, negatif ni kalau dekat paksi Y ni negatif 8. So, kita pun ambil lah negatif 8 tu. Okey, V ni kita tak tahu. Jadi kita tak V sahajalah. Okey, kita tukar tempat sebab kita nak dapatkan V sama dengan berapa. Kita tukarkan V ni dengan 4, jadi V dekat sini. Negatif darab negatif, kita akan dapat positif 8. Kat sini kita akan jadi 4. Kita akan dapat V tu sama dengan 2. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran berkenaan kecerunan garis lurus. Kita jumpa dalam tajuk yang seterusnya, InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.